Beza MLTT dan MRTT. Pengalaman saya dalam membeli rumah, ada yang saya gunakan MRTT dan ada yang saya gunakan MLTT. Untuk MLTT ni, saya bayar secara ansuran sehinggalah tempoh matang dan pada ketika itu, saya boleh menebus wang tunai. Sebagai contoh, rumah yang saya beli di Klang dengan harga RM250,000, saya gunakan MLTT dengan bayaran bulanan sebanyak RM123 selama 30 tahun. Jadi, kalau kita lihat, jumlah yang saya bayar selama 30 tahun ini adalah RM44,280. Kalau korang nak tahu, semua duit yang saya sumbang kepada syarikat takaful ini sebahagiannya dilaburkan untuk mendapatkan keuntungan. Saya dah ambil MLTT ini bermula 2017 dan kini tahun yang kelima. Apabila saya semak dalam akaun saya, terdapat lebih daripada RM4,000. Jadi saya anggarkan setahun saya mendapat pulangan sebanyak RM1,000. Jika 30 tahun, maka jumlah yang terkumpul adalah RM30,000 seolah-olah dikembalikan kepada saya. Di samping itu, manfaat perlindungan sebanyak RM250,000 valid sehinggalah tempoh matang. Misalnya, kalaulah saya meninggal pada tahun yang ke-15, waris saya akan dapat RM250,000 tunai. Dengan wang pampasan ini, tentunya tidak menjadi masalah kepada isteri saya ataupun waris saya untuk menyelesaikan baki hutang saya. Jadi, katakanlah baki hutang pada ketika itu hanya RM150,000, setelah ditolak hutang, baki di tangan isteri saya lebih kurang RM100,000. Lagi satu kelebihan MLTT ni ialah kalau saya dah jual rumah saya yang di Klang ini, manfaatnya masih boleh diteruskan kepada rumah yang lain. Kalau jual dan beli rumah lain dengan harga RM300,000, saya hanya perlu tambah perlindungan sebanyak RM50,000 sahaja. Ya betul, bayaran ansuran akan bertambah. MRTT. Untuk rumah saya yang di Kajang pula, saya memilih MRTT kerana saya terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh LPPSA yang mana dia mewajibkan semua pemohon biaya untuk mengambil MRTT. Disebabkan umur saya yang telah menjangkau 40-an, kadar MRTT yang saya perlu bayar secara lamsam ialah lebih kurang RM40,000. Bayangkan tu tuan-tuan. Maka setelah dicampur dengan harga rumah RM330,000 tambah RM40,000, jadilah saya punya pembiayaan rumah RM370,000. Jadi orang lain hanya bayar ansuran lebih kurang RM1,500, saya pula bayar ansuran lebih kurang RM1,700 sebulan. Jadi untuk rumah ini pula, jika saya meninggal pada tahun yang ke-15, hutang rumah akan diselesaikan oleh syarikat takaful. Isteri saya tidak perlu membayar apa-apa baki daripada hutang rumah ini. Rumah terus menjadi hak milik setelah proses tukar nama dilakukan. Akan tetapi, tiada wang tunai yang akan dinikmati oleh isteri ataupun waris saya. Kekangan yang ada, pemilihan antara MLTT dan MRTT merupakan satu dilema kepada orang muda yang baru nak membeli rumah. Ketika saya membuat pembiayaan rumah di Klang, saya tidak diminta oleh bank untuk mengambil MRTT. Saya dimaklumkan saya tak perlu mengambilnya. Syukur Alhamdulillah. Mungkin disebabkan rekod saya sebelum ini yang telah beberapa kali jual dan beli rumah. Tetapi disebabkan saya nak juga perlindungan untuk rumah saya yang di Klang ini, saya telah memilih MLTT. Ini pun saya pilih setelah mendapat penjelasan daripada ejen takaful agar saya dapat membuat keputusan dengan lebih tepat dan jelas. Bagi orang muda yang baru nak membeli rumah, kebiasaannya tidak mahu pening kepala dan ingin semua urusan berjalan dengan lancar. Jadi MRTT lah yang menjadi pilihan kebanyakan orang. Lagi satu, MLTT ini memerlukan anda untuk istiqamah membayar setiap bulan. Ini pun satu sebab kenapa ia kurang menjadi pilihan. Leceh katanya setiap bulan nak bayar. Tapi tidak pada saya disebabkan saya telah melihat kebaikannya pada hujung caruman kelab. Manfaat untuk saya dan juga waris saya. Kesimpulannya, pastikan anda pilih ikut kemampuan dan habit pembayaran. Saya telah buat kedua-dua pilihan pada rumah yang berlainan. Dua-dua ada kebaikan dan kekurangan. Nak tahu lebih lanjut? Boleh hubungi saya.